Nak asingkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan. Dalam masa tidur masih lagi bersama dan kata dah berdeka, siapkan satu lagi bilik lain. Contoh itu bilik untuk anak lelaki. Belilah apa-apa kelengkapan yang patut. Dia tidaklah sekelepuk terus beli. Tak, sikit-sikit lah. Kita faham dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Dan akhirnya, hikmahnya kita akan dapat belajar adalah penekanan berkaitan dengan aurat ataupun batas-batas dalam keluarga itu sangat dititik beratkan dalam agama. Tak nak terlihat aurat-aurat yang tak sepatutnya. Sebagai contoh, mak ayah. Kalau dalam bilik tu, waktu itulah nak tanggal segala bagai. Kan? Contoh. Begitu juga anak lelaki dan anak perempuan. Biar mereka ada ruang privasi dia. Biar dia ada bilik dia dan biar dia belajar untuk mengemas dan berdikari. Hikmah pengasingan tempat tidur yang kedua adalah untuk kita memastikan tidak berlakunya, na'udzubillah nak disebutkan, aktiviti sumbang mahram. Ini yang kita paling takutkan. Antara adik-beradik, antara akak dengan adik lelakinya ataupun abang dengan adik-adik perempuannya. Ini kita takutkan sebab banyak sangat isu yang seperti ini. Dan satu lagi, seeloknya elakkan daripada tidur satu selimut. Disebabkan tak nak melihat ataupun terlihat aurat yang satu lagi bila memakai selimut berkenaan. Mungkin tak pakai pakaian ke, yang anak lelaki pakai boxer kan. Kena alert tentang benda seperti ini. Tapi dalam isu yang ni, ada selalu yang tanya pada saya ni ibu tunggal. Saya masih lagi tidur dengan anak saya. Boleh ke tak? Jawapannya, boleh. Cuma nak tak nak ketika ibu menggunakan bilik, seboleh mungkin elakkan daripada anak melihat kita bersiap diri selepas daripada mandi. Kunci pintu. Dan kemudian kalau anak itu sudah masuk kepada akil baligh, anak perempuan sudah akil baligh, seboleh mungkin saya sebutkan tetap juga kena asingkan tempat tidur. Sebenarnya nak mengasingkan tempat tidur ni, dia perlu ada satu kita panggil keseriusan oleh mak ayah. Kadang-kadang tak berjaya untuk mengasingkan tempat tidur bukan sebab anak yang tak nak tidur kat bilik dia, sebab mak ayah tu tak rela. Sedih sebab itu bantal peluk dia itu adalah anak dia yang dia jaga masa kecil. Dia tak boleh move on sebab anak dia dah semakin besar. Jadi benda ni kita kena faham bersama dan kita praktikan. Dan yang saya nak sebutkan lagi satu adalah ajar anak untuk minta izin masuk bilik mak ayah. Dan ini adalah perintah Tuhan dalam Al-Quran. 3 waktu kena minta izin masuk bilik mak ayah. Waktu yang pertama, waktu tengah hari. Yang kedua, selepas isyak. Yang ketiga, sebelum subuh. Dan hikmahnya adalah untuk memastikan anak-anak tidak terlihat ibu ayah yang ketika itu mungkin terdedah aurat mereka. Itu anak belum akil baligh 3 waktu. Tapi kalau anak dah akil baligh, kena minta izin pada setiap waktu untuk masuk bilik mak ayah. Dan mak ayah juga wajib meminta izin untuk masuk ke bilik tidur anak yang sudah akil baligh juga. Sebab mereka pun ada aurat yang perlu ditutup juga.